Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Ahmad Najmi Nasruddin dalam MyDM News edisi Februari 2022. Sejak tahun 2020, dengan menggunakan Pertukan Kerajaan Persekutuan di bawah Pertukan NOC, NKEA, EPP #4 melalui Jabatan Perikanan Negeri Sabah, telah bermulanya projek kluster perusahaan kecil dan sederhana SME ternakan ikan laut dalam sangka di Beluran Sabah. Peruntukan sebanyak RM1.4 juta telah disalurkan bagi meliputi insentif input peralatan dan ternakan seperti 160 petak sangka ternakan, 2 unit rumah stor atau rumah operasi, makanan formulasi dan benih ikan merin. Projek kluster SME ini diusahakan oleh 20 orang peserta projek yang terdiri daripada penduduk Pulau Keniogan yang merupakan nelayan di kawasan tersebut. Timbalan Ketua Pengarah Perikanan Pembangunan Encik Mokhtar bin Mahmud telah melakukan lawatan kerja ke projek kluster SME ini di Kampung Pulau Keniogan, Beluran, Sabah pada 27 Januari lalu dan mendapati ikan yang diternak telah mencapai saiz 500 hingga 600 gram seekor dan sedia dipasarkan dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Dengan pelaksanaan projek ini, dianggarkan sebanyak 30 tan setahun hasil pengeluaran ikan dalam sangka dapat disumbangkan kepada sektor akuakultur negara. Menurut Encik Mokhtar, kepentingan menjaga persekitaran turut ditekankan memandangkan keunikan kawasan Pulau Keniogan yang mempunyai pelbagai kelebihan untuk dibangunkan sebagai sumber ekonomi seperti ternakan spesies balat atau dikenali sebagai timun laut dan pelbagai produk hiliran lain yang bernilai tinggi. Turut berlangsung program bual bicara bersama peserta projek dan hadir sama yang berbahagia Datuk Haji Azhari bin Othman, Pengarah Bahagian Pembangunan Akuakultur, Pegawai Perikanan DOF Malaysia dan Pegawai Perikanan DOF Sabah. Jabatan Perikanan Negeri Sembilan menjalankan pemantauan dan penguatkuasaan membabitkan lebih 10 kawasan hotspot kegiatan menangkap ikan menggunakan renjatan elektrik di daerah negeri tersebut. Timbalan Pegawai Perikanan Darat Negeri Sembilan, Muhammad Azaz Yusof menyatakan bahawa kawasan yang dikenal pasti itu antaranya Sungai Kampung Esok, Kenaboy, Sungai Kongkoi, Titi dan Sungai Gelami-Lemi. Menurut beliau, maklumat itu diperolehi daripada kaki pancing dan juga ketua kampung yang duduk di kawasan tersebut. Beliau turut memaklumkan pemantauan dan penguatkuasaan dilakukan di sepanjang Sungai Geliu, Renai ke Ulu Kelawang selepas pihaknya menerima aduan daripada pengurusan komuniti kampung MPKK Kampung Ulu Kelawang yang melaporkan terdapat 2 lelaki menggunakan peralatan merenjat elektrik untuk menangkap ikan di sungai kampung tersebut. Muhammad Azhar turut mengingatkan sebarang aktiviti yang memudaratkan sumber perikanan seperti merenjat ikan, menuba, meracun, memanah dan penggunaan bahan letupan dilarang sama sekali di bawah kaedah-kaedah perikanan sungai 1976. Bagi sesiapa yang melakukan kesalahan ini, boleh didakwa dan dijatuhi hukuman denda maksimum RM20,000 atau penjara maksimum selama 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Orang Perak, nak belajar ternak ikan secara akuakultur tak? Moh kita ke Pusat Pengembangan Akuakultur PPA Tapah Perak. Jabatan Perikanan Malaysia melalui Bahagian Pembangunan Akuakultur dipertanggungjawabkan untuk memberi khidmat nasihat teknikal kepada para peternak terutama dalam bidang akuakultur. Khidmat nasihat teknikal tersebut meliputi kaedah ternakan, cara penuaian ikan, kaedah penyimpanan ikan dan sebagainya. Jabatan juga turut mempunyai 9 pusat pengembangan akuakultur antaranya yang terletak di Jitra Kedah, 4 pusat di Perak, Port Dickson Negeri Sembilan, 2 pusat di Pahang dan Macang, Kelantan. Sebelum saya akhiri laporan saya, jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Saya Ahmad Najmi Nasruddin. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.